السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tasafahu tadhhabil syahna, wa tahadaw tahabbu wa yadhhabil ghil. Hadis ini yang diriwayat oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta difahami daripadanya, hendalah kamu berjabat tangan, maka ini membantu untuk menghilangkan perasaan pergaduhan, dan hendalah kamu tukar-menukar hadiah, maka ini juga membantu untuk membuang perasaan pergaduhan dan perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap saudara yang muslim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, saling berkasih sayang di antara orang-orang Islam kerana Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah satu perkara yang besar dan yang baik dan yang ada pahalanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawasanya di antara yang akan berada di bawah bayangan arasy di hari akhirat, yang mana di hari akhirat tidak ada bayangan melainkan bayangan arasy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut 7 golongan dalam satu hadis, dan di antara mereka adalah 2 lelaki yang mana mereka saling berkasih sayang kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara cara untuk menambahkan perasaan kasih sayang di antara saudara-saudara, maka adalah menyebarkan salam, yakni ucapan assalamu alaikum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yakni adakah kamu mahukan saya mengajar kepada kamu sesuatu, jika kamu beramal dengannya kamu akan berkasih sayang. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah atau minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar perkara itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afshus salama bainakum, hendaklah kamu menyebarkan salam di antara kamu. Apabila kamu masuk ke dalam rumah kamu, ada ibu, ada ayah, ada anak, ada isteri, maka hendaklah kamu ucap assalamu alaikum. Dan hendaklah kamu mengikhlaskan niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap assalamu alaikum. Ini adalah perkara yang baik, ini perkataan yang baik, yang ada kebaikan padanya, dan kalau kamu mengucapnya kerana Allah dapat pahala, dan membantu untuk ada perasaan kasih sayang di antara kamu dan orang yang kamu mengucap kepadanya assalamu alaikum. Lagi, hendaklah kamu beramal dengan juga hadis yang kita telah sebut tadi, yang ia berjabat tangan, tapi pasti berjabat tangan itu hanya dengan orang yang halal untuk berjabat tangan dengannya. Jangan seorang lelaki ajnabi berjabat tangan dengan wanita yang ajnabiyah. Maka berjabat tangan di sini maksud dengannya dengan orang yang boleh kita buat berjabat tangan dengan dia. Maka ini di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya ia membantu untuk menghilangkan perasaan pergaduhan dan perasaan yang tidak baik terhadap saudara. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadaw tahabbu, yakni hendaklah kamu saling tukar-menukar hadiah, walaupun hadiah itu bukan hadiah yang mahal,
Walaupun sekadar kamu memberi kepada saudara kamu sebatang siwak sahaja, maka itu bagus. Kalau memberi kepadanya botol kecil minyak itar, atau memberi kepadanya manisan, kalau memberi kepadanya manisan, itu menggembirakan. Saya masih lagi ingat guru saya rahimahullahu ta'ala, yang dia seorang alim yang hebat. Setiap kali ada tetamu datang kepadanya, dia akan memberi kepadanya manisan yang warnanya putih. Dan banyak kali dia ambil dengan tangannya dan dia letakkan dalam tangan tetamunya. Maka perkara ini menggembirakan. Walaupun perkara yang kecil, tapi akan ada kesannya insya-Allah ta'ala pada hati orang yang kamu memberinya kepadanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, dunia ini akan habis dan kita akan keluar daripadanya. Maka jangan kita sibuk dengan pergaduhan dengan orang-orang yang Muslim, dan jangan kita sibuk dengan mahu cari aib orang-orang Islam. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada kebaikan padanya. Masa kita dalam dunia ini adalah sedikit, hendaklah kita menggunakannya pada yang baik. Ada setengah orang yang sibuk bagaimana dia mahu bergaduh dengan saudaranya yang Muslim, sedangkan dia boleh dapat pahala dengan dia berkasih sayang dengan saudaranya yang Muslim. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia beramal dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia beruntung. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah nasihat yang ringkas, dan insyaAllah kita akan sambung dengan membaca kitab Aujaz Al-Mukhtasarat. Harap kalian masih lagi rajin dalam belajar kitab ini, dan masih lagi panggil ahli keluarga untuk datang duduk bersama, dengar syarahan tentang ilmu ini, kerana ia sangat penting. Saya juga masih lagi panggil anak-anak saya untuk duduk depan saya setiap kali supaya mereka dengar. Walaupun saya pernah syarah kepada anak saya tentang kitab ini, saya telah syarah kepada dia secara khusus, tapi saya minta daripada dia sekali lagi setiap kali sebelum saya mula dars ini, saya minta daripada dia untuk duduk depan saya dan dia dengar. Maka saya harap kamu juga buat perkara yang sama. Panggil anak-anak kamu, ahli keluarga, untuk mereka datang, duduk dan dengar. Jika mereka tak ada satu rumah, maka share video ini dengan mereka dan panggil mereka untuk mereka ikut pengajian kita. Okey, pada malam ini insya-Allah taala, pegang kitab. Mana kitab? Pegang kitab. Tentang fasal al-jinazah. InsyaAllah kita akan syarah tentang al-janaiz. Maka muka surat 37. Okey. Kata pengarang rahimahullah, faslun alladhi yalzamu lil mayyit al-muslimi idha wulida hayya arba'u khisalin ghasluhu wa takfinuhu was salatu alayhi wa dafnuhu. Okey, kita akan membahaskan sekarang apakah kita buat bagi orang Muslim yang meninggal dunia. Orang Muslim yang meninggal dunia, jika dia lahir dalam keadaan hidup, kemudian dia meninggal dunia, yakni dia bukan mati dalam perut ibunya, tak, dia keluar, kemudian dia mati. Walaupun dia hidup hanya 1 jam kemudian mati, maka fardu kifayah atas yang telah tahu tentang keadaannya daripada orang-orang Islam untuk mereka membuat bagi dia 4 perkara. Apakah 4 perkara ini? Yang pertama adalah memandikan dia. Yang kedua, mengkafankan dia. Yang ketiga, buat salat jenazah bagi dia. Yang keempat adalah mengkebumikannya. Okey, maka 4 perkara ini wajib untuk dibuat bagi orang Muslim yang telah lahir dalam keadaan hidup dan dia meninggal dunia. Maka
ini adalah fardu kifayah. Maka jika setengah daripada orang-orang Islam yang telah tahu tentang keadaannya bahawasanya dia telah meninggal dunia, mereka buat 4 perkara ini bagi dia, jika sebahagian daripada mereka buat, maka tidak ada dosa ke atas semua yang telah tahu tentang keadaannya. Tapi jika mereka semua yang telah tahu tentang keadaannya meninggalkan dia dan tidak buat bagi dia 4 perkara ini, maka mereka berdosa. Kata pengarang, wa aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma' wa aqallul kafani thawbun ya'ummuhu wa 3 lafaifa liman lam yusi bi tarkiha. Okey. Kita sekarang syarah tentang sekurang-kurangnya apakah perlu dibuat bagi orang muslim yang telah meninggal dunia. Kita syarah tentang kadar yang minimum yang perlu dibuat. Okey. Adapun tentang sunat-sunat dan itu, maka syarahannya bukan dalam kitab ini. Kita pernah buat syarahan yang luas sebelum ini tentang isu-isu berkait dengan fiqh, tentang apabila kita syarah dalam kitab Az-Zubad, kita syarah dengan luas. Tapi sekarang dalam kitab ini kita tidak mahu syarah dengan luas, kita mahu syarah dengan ringkas. Okey. Maka sekurang-kurang memandikan orang muslim yang telah meninggal dunia adalah dengan kita buang najis. Jika ada atas badannya najis, kita buang najis, kita menghilangkan najis daripada badannya, dan kita meratakan air ke atas seluruh badannya, air yang suci yang menyucikan. Kita meratakan air 1 kali ke atas badannya. Ini adalah sekurang-kurangnya. Memang ada cara yang sunat, tapi kita sekarang tidak akan membahaskan tentangnya. Okey. Adapun tentang kafan, maka sekurang-kurang kafan adalah sehelai kain yang menutupkan seluruh badan. Ini sekurang-kurangnya. Tetapi bagi orang yang telah meninggal dunia dan dia telah meninggalkan harta tinggalan, dan harta tinggalannya lebih daripada hutangnya, maka wajib untuk dia dikafankan dengan 3 helai kain. 3 helai kain. Kalau kain yang putih lagi bagus. Ini jika dia tidak mewasiatkan untuk tidak dikafankan dengan 3. Jika dia wasiatkan, dia kata, apabila saya mati, kafankanlah saya dengan 1 sahaja. Saya tidak mahu dengan 3, maka boleh kita kafankan dia dengan 1 sahaja. Kata pengarang, wa arkanu صلاة الجنازة 7: النية و4 تكبيرات والقيام للقادر وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة والسلام. Okey, ini rukun-rukun salat jenazah. Kata pengarang ada 7 rukun. Apakah 7 rukun itu? Yang pertama niat. Niat. Kalau orang niat solat jenazah ke atas orang muslim yang telah meninggal dunia yang hadir depannya, maka itu adalah memadai. Atau walaupun dia tak tahu namanya, walaupun dia tidak tahu namanya, cukup macam itu. Atau dia niat solat jenazah ke atas siapa yang imam buat solat jenazah ke atasnya, maka itu boleh juga. Okey, niat ini mesti mengiringi takbiratul ihram. Bagi salatul jenazah ada 4 takbir. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Setelah takbir yang pertama, dia baca Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua, dia buat salat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi baik kalau baca As-Salatul Ibrahimiyah, yang kita biasanya baca dalam tahiyat. Dan setelah yang ketiga, setelah takbir yang ketiga, kita buat doa bagi orang ini yang telah meninggal dunia, doa yang khusus bagi dia. Contoh kalau kita kata Allahumma ghfir lahu warhamhu, ini memadai. Kalau kata Allahumma ghfir lahu warhamhu, memadai. Kalau hafal doa yang warid dalam sunnah, ada satu doa yang panjang warid, kalau hafalnya boleh bacanya, maka bagus. Jika tidak hafalnya, kalau kamu kata Allahumma ghfir lahu warhamh, boleh. Okey. Setelah takbir yang keempat, maka assalam, yakni kamu ucap assalamualaikum.
Maka assalamualaikum, yang pertama itu adalah yang rukun, tapi kalau yang kedua adalah yang sunnat. Maka ini adalah rukun-rukun solat jenazah. Tapi sunat sebelum ucap salam, setelah takbir yang keempat, sebelum ucap salam, sunat untuk kembali kepada doa sebelum ucap salam. Contoh, kamu baca Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana walah. Kalau macam ini memadai. Okey, maka dengan ini sudah tahu bagaimana boleh buat solat jenazah. Mudah. Dan pasti solat jenazah hanya boleh dibuat bagi orang yang muslim sahaja. Adapun orang yang bukan muslim yang telah meninggal dunia, maka tidak boleh buat solat jenazah bagi dia. Kata pengarang, wa aqallu ad-dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu min as-siba', wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah. Yani, sekurang-kurang mengkebumikan orang muslim adalah dengan membuat satu lubang yang sekira-kira dapat menghalang baunya dan melindunginya daripada binatang buas. Okey, sekurang-kurangnya adalah kita buat lubang yang menghalang baunya keluar dan melindunginya daripada binatang buas. Tapi lagi bagus kalau kita menjadikannya dalam sekadar qama wa basta. Apakah makna qama wa basta? Qama yakni sekadar orang berdiri, sekadar panjangan orang yang berdiri, itu qamah. Daripada kepala sampai kaki, itu qamah. Wabasta yakni apabila angkat tangan macam ini, itu bastah. Maka dalaman lagi bagus kalau dalamannya sekadar seorang berdiri dan mengangkat tangan ke atas. Itu lagi bagus macam itu. Okey. Tapi sekurang-kurangnya seperti mana kita telah sebut, dan wajib apabila mengkebumikan orang yang muslim mengarahkan dadanya ke arah qiblah. Dadanya mesti diarahkan ke arah qiblah, wajib. Maka dengan ini kita selesai syarah tentang fasal al-janaiz, tentang jenazah. Maka alhamdulillah dengan ini kita telah khatam perbahasan tentang babus salat dalam kitab ini. Dan pada pertemuan atau pada pengajian yang akan datang, kami akan syarah insya-Allah tentang babuz zakah. Maka harap membantu kita dengan sebarkan video ini, tekan like bagi page kita, tekan follow, jemput kawan-kawan untuk ikut kita pada setiap pengajian. Pengajian ini ringkas dan mudah, padat tapi penuh dengan kebaikan. Maka harap membantu siapa yang memerlukan untuk belajar, untuk dia sampai ke page ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Dan terima kasih banyak kepada semua yang telah buat doa bagi hamba yang fakir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.